Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan yang amat saya hormati semua. Berkaitan dengan keengganan parti komponen di dalam Barisan Nasional untuk kempen bagi calon DAP pada pilihan raya kecil DUN Kuala Kubu Baharu. Keengganan MCA untuk berkempen bagi calon DAP. Akhirnya ini menimbulkan satu persoalan. Adakah MCA ataupun parti di dalam Barisan Nasional ini sudah tidak meminati untuk bersama-sama di dalam kerajaan? Ataupun Barisan Nasional yang tidak meminati ataupun hilang minat untuk bekerja sama? Tapi pada akhirnya, apa pula yang dilakukan Pakatan Harapan? Nah, ini jawabannya dikongsikan oleh juru cakap kerajaan sendiri daripada Pakatan Harapan. Artikel daripada Malaysia Kini, pilihan raya kecil Kuala Kubu Baharu, kata Fahmi, tak ada MCA, tak apa. PH tidak mempunyai masalah dengan keengganan MCA untuk berkempen dalam PRK Kuala Kubu Baharu bagi calon kerajaan perpaduan. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil yang juga Ketua Penerangan PKR berkata, hubungan PH dengan Barisan Nasional tiada masalah, meskipun MCA enggan turun berkempen. Ketiadaan MCA tidak mengganggu, katanya kepada media. Hubungan antara PH dan BN itu kuku. BN pun dah maklum mereka akan bantu. Nah, saudara-saudara, kita mendengar baru-baru ini Sanusi dan juga ada beberapa ahli politik rasanya yang juga akan memberikan pendapat berkaitan dengan isu MCA enggan berkempen untuk DAP. Nah, mungkin mereka menimbulkan perasaan adakah MCA sudah tidak berminat untuk bekerja sama. Tapi pada akhirnya menurut Fahmi Fadzil, hubungan antara PH dan BN itu kuku. Nah, jadi semua spekulasi yang berkata BN tidak berminat dengan kerajaan, MCA tidak lagi berminat, semua itu dinafikan melalui kenyataan Fahmi yang berkata hubungan antara PH dan BN itu kuku. Jadi yang penting di lapangan kita kekal fokus, kita ada calon yang bagus, katanya kepada media selepas Majlis Madani Muhibah Aidilfitri, anjuran bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT dan Kementerian Komunikasi di Putrajaya. Pada 23 April, Presiden MCA Wee Ka Siong berkata, selepas seronok mengecam dan memaki hamun MCA, tidak sepatutnya DAP mengharapkan kempen mereka dibantu oleh parti berkenaan. Dia berkata bahwa ahli partinya juga mempunyai maruah dan harga diri. DAP juga katanya tersilap apabila mengharapkan MCA dapat melupakan segala kata-kata cacian yang dilemparkan dan menjangkakan mereka akan turun padang membantu memenangkan calon parti kerajaan pada 11 Mei. MCA kekal dengan pendirian untuk tidak membantu DAP sepanjang kempen PRK Kuala Kubu Baharu. Nah, saudara-saudara yang amat dihormati semua, adakah tindakan daripada MCA, Presiden MCA dan kepimpinan MCA ini akan memberikan satu kesan di dalam Barisan Nasional ataupun memberikan kesan kepada MCA sendiri? Apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Kita dikejutkan dengan satu berita. Rupanya terdapat satu lagi demo yang dibuat. Demo ini bukan dibuat di rumah ketua kampung, bukan dibuat di depan rumah JKK ataupun orang-orang kampung. Tetapi demo ini dibuat di depan pejabat menteri di dalam kabinet kerajaan perpaduan, yaitu Mat Sabu. Nah, dalam perkongsian daripada Malaysia Kini, pengembala berdemo depan pejabat Mat Sabu. Pengembala lembu dan kambing dari pelbagai negeri berdemonstrasi
di depan pejabat Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan di Putrajaya susulan larangan memasuki kawasan ladang sebuah syarikat sawit. Kumpulan itu yang menamakan diri mereka Gabungan Penternak Marhen Nasional menuntut campur tangan menterinya Muhammad Sabu melalui satu memorandum tuntutan. Memorandum diserahkan kepada Setiausaha Politik Menteri Yuhaizat Abdullah yang menurut mereka akan meminta pertemuan dengan Muhammad dalam tempo 3 minggu. Dalam memorandum 7 halaman itu, mereka antaranya menyifatkan tindakan itu sebagai kejam. Ini tidak boleh diterima kerana kami tiada masalah dengan pengurusan Saim Darbi dalam tahun-tahun sebelum ini. Menurut memorandum itu, menurut mereka, notis larangan itu dikeluarkan di Estet Sungai Buloh pada 10 Januari dan Estet Bukit Ceraka pada 24 Januari. Malaysia kini sudah menghubungi Saim Darbi untuk mendapatkan maklum balas. Nah, punca demo di depan pejabat Mat Sabu ini, di mana pengembala lembu dan kambing dari pelbagai negeri berdemonstrasi di depan pejabat Mat Sabu, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan di Putrajaya, susulan larangan memasuki kawasan ladang sebuah syarikat sawit. Nah, saudara-saudara, ini pasti perlunya tindakan ataupun pandangan ataupun respon, dan harapan mereka sudah pasti tindakan daripada Mat Sabu untuk ataupun berhubung isu ini, perkara ini. Nah, saudara-saudara, saya sangkakan pada mulanya saya melihat tajuk artikel ini, demo di depan pejabat Mat Sabu kerana Mat Sabu nak diboykot. Rupanya bukan juga. Nah, saudara-saudara, apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, bercakap berkaitan dengan kenyataan Muhyiddin Yassin sebelum ini yang mengkritik Anwar Ibrahim, mengkritik kerajaan, pertama berkaitan dengan titah addendum. Di sini Muhyiddin Yassin mengambil kesempatan untuk mengkritik Anwar Ibrahim. Namun, kita juga mendengar Fahmi Fadzil sebelum ini juga berkata kepada Muhyiddin untuk tidak meneruskan apa yang dia lakukan itu, dan tambahan pula Fahmi Fadzil pula mengeluarkan kenyataan bawa balik menantu. Bercakap tentang kenyataan Fahmi Fadzil bawa balik menantu dulu Muhyiddin Yassin. Makna kata Muhyiddin Yassin perlu bertanggung jawab untuk menjawab apa yang dinyatakan ataupun soalan daripada Fahmi Fadzil ataupun kenyataan itu. Akhirnya bercakap tentang menantu Muhyiddin Yassin. Mungkin ada yang kata, adakah menantu Muhyiddin Yassin sudah ditangkap? Kalau sudah ditangkap, dan di mana lokasi menantu Muhyiddin Yassin sekarang? Bercakap tentang lokasi menantu Muhyiddin Yassin melalui satu artikel daripada Malaysia Kini, SPRM ada petunjuk baharu lokasi menantu Muhyiddin. SPRM mempunyai petunjuk baharu mengenai keberadaan menantu bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, Muhammad Adlan Berhan, yang dikehendaki atas dakwaan rasuah. Menurut Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki, potensi lokasi Adlan dikesan melalui transaksi kad kredit milik ahli perniagaan itu, dan mereka sedang mendapatkan bantuan daripada Interpol untuk mengesannya. Ada petunjuk baharu beliau berada di suatu tempat hasil daripada pemantauan kita terhadap penggunaan kad kreditnya. Beliau berada di beberapa buah negara. Kita sudah memohon kepada pihak Interpol untuk mengesan. Tetapi dalam kes beliau, kita masih lagi mengesan dengan cara kita bagi tujuan untuk dituduh di mahkamah, kata Azam yang dipetik oleh Berita Harian. Dia berkata demikian pada sidang media.
selepas melancarkan pejabat SPRM Cawangan Gua Musang di Kelantan. Selain Adlan yang berkawin dengan anak Muhyiddin, Nabila, SPRM juga sedang memburu peguam Mansor Saab, seorang tokoh penting dalam Nurse Sendirian Berhad. Agensi pencegahan rasuah itu mendakwa mereka dikehendaki berhubung proyek yang melibatkan pendaftaran dan penyimpanan maklumat biometrik untuk pekerja asing. Kedua-dua mereka melarikan diri dari negara pada Mei tahun lalu. Susulan itu SPRM telah meminta bantuan polis untuk meletakkan nama kedua-dua mereka dalam senarai notis merah Interpol. Ini satu lagi kenyataan ataupun keputusan SPRM yang pasti mengejutkan Perikatan Nasional termasuk Muhyiddin Yassin. Apa komen Anda saudara-saudara? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.